Okey, dah masuk semula? Ya. Tadi qulubi kalau kita nak nakirahkan dia, nak tengok bentuk asal dia qulubun ya. Sam'i jadi sam'un, absari absarun. Dia gitulah kalau nakirah dia. Ya. Okey. Okey Syah, apa tadi yang Syah tanya? Syah? Tak dengar. Kenapa tak dengar? Oh. Mana Syah ni? Kenapa dia? Dia okey, jadi kan sekejap. Kenapa dia? Cakap keras ke? Okey je tu. Syah faham kan tadi kan? Yang Syah tanya tu? Boleh? Syah, okey? Betul tadi kan? Betul dah. Okey dah. Syah faham kan? Yang basarun tu kan? Ya. Basar tu sebab ini jamak. Qulub adalah jamak. Sebab tu sam'un tu jamak, absar ni jamak. Kalau basarun tu mufrad dia. Kalau hati mufrad dia apa? Qalbun kan? Qalbun kan? Absarun lah dia punya jamak taksir dia. Kalau kita nak kirahkan dia lah ya. Balik kan jamak taksir pula kan kat situ kan? Ya, dia jamak. Setiap tu ada detail dia. Ya, ada detail dia. Kalau qulubun juga jamak taksir. Jamak taksir untuk qalbun ya, sam'un ya, jamak taksir untuk apa, terpulanglah pada mufrad dia apa-apa ya, absarun ya. Okey, basar tu kita biasa dah. Basar kan? Basarun ya. Okey, kalau kita nak nampak dia dalam bentuk tanwin ya. So ghisyawatun tu nakirah lah. Itu memang nakirah. Meaning Allah tutup lah tadi. Allah khatam Quran tu penutup kan, habis tamat. So tadi Allah tamatkan, Allah tutup, Allah kunci pun boleh dengan satu penutup lah. Maksudnya ya, ghisyawatun tu penutup lah. Okey, walahum azabun azim. Okey, apa yang anda nampak? Isim atau wa. Apa ya? Dan masuk dan. Kalau boleh meaning dia, maksud dia supaya nanti you baca Quran you nampak maksud dia sekali ya. Wa masuk dan ya. Lagi. La tu isim haraf. Haraf apa? La yang tu ke? Yang la tu. La tidak tu. Lam alif lah. Kalau Syah nak tahu apa yang Aida cakap. Dia kata nilai yang tidak ke haraf ke, ditanya Syah. Tu saya tanya tadi. Boleh ke haraf dengan haraf macam tadi kan? Dia kata-kata kan tadi kan? Yang apa yang pertama kan? Anzar tahum tu kan? Dia kata setiap lepas haraf mesti ada isim ataupun fi'il. Dia tak kisah benda-benda macam tu. Tak kisah. Okey. Maksudnya boleh lah kan lepas haraf jadi haraf lagi kan? Ya, dia tak kisah. Tak terpulang kepada ayat lah. Terpulang kepada ayat. Macam ayat. Itu semua kebebasan ayat yang disusun lah. Dia tidak mesti wajib. Lepas dia marah dia bukan. Okey, di sini ya. Okey, itu yang baru faham apa yang Syah tanya. Sekarang Syah faham tak apa yang Aida cakap tu? Lah di sini lah nahi ke apa ke, faham ke? Itu dia punya kategori lah kan. Tapi lam tu masih haraf lah kan? Tapi Ustazah tak jawab pun Aida cakap tu betul ke tak? Ustazah nak tanya Syah betul ke? Betul ke Aida cakap tu? Lam tu saya tak ingat dia punya kategori-kategori dia. Okey. Dah. Saya nak pendek cerita dua-dua tak tahulah ni. Panjang ni pendek cerita lah. Okey. Waw ataf ya, waw ataf lahum la adalah jar, huruf jar. Haruf jar. Li dia biasanya kita jumpa li, tapi ada masa dia boleh jadi la. Kalau la yang melarang tadi dia lam alif tu Aida, la dia ada alif sekarang tak ada. Ini bagilah. Ya, bagi. Bagi boleh, untuk boleh, kerana boleh. Untuk mereka, bagi mereka, kerana mereka, boleh je. Tiga-tiga maksud tu boleh. So haraf jar memang selalunya li kita kenal tetapi la ni kita tak nampak. Dia li ataupun la boleh, kedua-duanya untuk haraf jar. So bagi mereka, untuk mereka. Gitu ya. So jar macam wow, tadi tu mana kita panggil haraf ataf? Ya, wow ataf. Itu haraf ataf. Haraf ataf, haraf jar. Ya.
Dia tak kisah benda-benda macam tu. Tak ada masalah. Ya, okey, baru faham. Haraf, ini apa ni? Itu boleh ada yang saya tak tahu. Haraf domir. Okey, kita Domir. saya tak pandai cara, kami tak pernah diajar, tapi saya nak dengar cara Aida. Oh apa? Haraf-haraf atau domir? Ke apa? Anda sebut. Ada nak cakap ini haraf. Ini haraf, ini domir. Ya, cumanya waw tu kalau saya lebih senang sebut ataf. Memang haraf, ataf. Betul tak? Haraf ataf. Lam tu pula Saya jar. rasakan Ustazah, paling mudah macam Ustazah cakap permulaan yang kita belajar tu, kalau bukan fi'il, isim. Kalau bukan isim, ataf. Sorry, bukan isim, haraf. Ya, betul. Dia tiba-tiba. Haraf tu banyak kan? Haraf tu pula banyak. Lebih Haraf banyak pula. Dia banyak kan dia sebut tu waw ataf la jar kan lebih terus accurate lah. Daripada kita sebut haraf-haraf kan. Haraf jar ya, haraf jar hum pula dhamir muttasil. Dan bagi mereka, itu maksud dia dan bagi mereka dan untuk mereka dan buat mereka semua boleh. Maksud tu ya. Okey, azabun azim. Ini ada satu dia punya perkataan isim yang special sikit ni. Pasal dia ada dua tanwin pada dua perkataan yang berturutan. Ya, betul. Tapi sama dia. Ya, okey, sambung Aida. Aida Aisyah dah halfway tu, sambung. Ini bukan sifat, bukan sifat. Sifat huwa mausuf ke? Ya, sifah huwa mausuf. Itulah yang Aisyah explain tadi. Sifah. Betul tak? Ya, betul. Sifah maksudnya sifat. Kalau orang Melayu cakap sifat, tapi orang Arab cakap sifah. Sifah, wa tu dan lah. Dan mausuf benda yang kita sifatkan tadi. Sifat tu maksudnya kita sebut ciri-ciri dia apa. Sifat tu maksudnya ciri-ciri dia, rupa dia apa, warna dia apa. Maksudnya terpulang lah dari segi warna ke, kita dia nak terangkan dari segi warna ke, dari segi size dia ke, dari segi elok tak eloknya ke, apa-apa ke, kuat tak kuat ke, itu terpulang. Semua jatuh kepada sifat. So di sifat di sini, sifat ataupun sifat ya, orang Melayu panggil sifat dari azim tu lah. Azim bermaksud besar. Azim kalau untuk Allah, kalau untuk kebesaran Allah, azim tu besar, agung. Tapi kalau untuk azab, azim tu teruk lah. Azab yang besar, azab yang teruk. Macam itulah. So benda pula, mausuf tadi, benda apa yang kita ceritakan tadi, yang kita sebut, azab tu lah. So mausuf tu adalah benda tu, isim dia. So sifat tu, tapi kita sebut sifat, maksud kita sebut sifat, tapi dalam Quran kita nampak isim dulu. Kita nampak mausuf dulu. Azab tu adalah mausuf. Tapi bila kita sebut terbalik. Sifah wa mausuf. Betul tak? Betul. Tapi dalam Quran mausuf wa sifah sebenarnya. Kita nak terbalikkan pun tak apa. Mausuf wa sifah. Itulah paling tepat sebab kita sebut terbalik kan? So azab yang besar. Besar ataupun azab yang agung. Takkan kita sebut azab yang agung. Betul tak? Kalau kebesaran Allah kita guna agung. Azab yang besar, yang teruk. Inilah ya cara nak kenal dia. Dua perkataan yang berturutan ya, sebelah menyebelah, tak boleh ada apa-apa, satu huruf pun tak boleh, perantaraan ya, tengah-tengah tak boleh. Tanwin hujungnya kena ikut, tanwin depan. Nak tanwin bawah, tanwin bawah. Tanwin atas, tanwin depan. Tanwin atas lah. So tapi dari kalau kita nampak tanwin sini azabun, tanwin depan dia terbalik, betul tak? Upside down, terbalik kan? Tapi kalau azim, tanwin depan ni sama, itu tak penting, itu tajwid. Tajwid. Itu tajwid cara membaca dia. Itu tak penting. Satu tanwin terbalik, satu tanwin tak terbalik, itu tak kisah, tak ada masalah. Masih tanwin depan. Ya, sifah wa mausuf ya. Ataupun na'at wa man'un. Setengah orang menyebut na'at. Na'at maksudnya sifat juga, sifah. Nun ainta, na'at wa man'un. Boleh juga. Tak kisah ya, sifat dia, sifah wa mausuf. Dan dia boleh kalau kita nak guna tanwin dengan tanwin, kalau tak guna tanwin, alif lam dengan alif lam boleh juga. Boleh juga ya. Okey. Boleh tu azab yang besar tadi kita ya. Okey, sambung lagi terus. Wa minan nas. Okey, apa yang anda nampak? Wa ataf. Ya. Min pun haraf juga. Dan jangan sebut haraf je, haraf apa? Haraf jar. Ya, bila adalah min ya.
Bina adalah min. Dia sebenarnya min tapi kenapa kita nakan dia sebab nak sambungkan bacaan dia kepada an-nasu. Sebab tu dia dalam Quran dia dah letakkan baris atas ya. Sebenarnya samalah mina dengan min ya. Isi. Isim. An-nasi, minan nas. Al. Apa Aida? Makrifah. Isim makrifah. Al. Ya, alif lam. Bila alif lam isim makrifah. Betul, tu satu ya. Bila alif lam saja isim makrifah. Selepas haraf jar memang isim, takkan ada fi'il pun. Dia membaris bawahkan. Sebab tu sin tu baris bawah. Ya, sebab min tadi, min atau mina haraf jar, dia membaris bawahkan isim selepasnya. So yang baris bawah tu pada sin tu lah. Ya. Ya kan, wa minan nasi, kita baca si, dia takkan jadi wa minan nasu, takkan wa minan nasa, takkan. Itulah fungsi haraf jar mina tadi ya. Okey. Ya, so nama dia jar wa majrur. Jar wa majrur. Ya, dari segi maksud salah satu kategori pengenalan isim. Macam mana? Salah satu kategori pengenalan isim. Apa Ustaz tadi? Majrur. Majrur. Jar wa majrur itu ya? Jar wa majrur. Jar maksudnya huruf jar, majrur maksudnya isim tu lah. Isim yang berada selepas huruf jar. Itu maksudnya. Ya. Majrur maksudnya baris bawah. Dia dijarkan. Isim itu dijarkan. Jadi dia panggil istilahnya bila dia dibaris bawahkan istilahnya majrur. Isim yang dibaris bawahkan itu maksudnya ya. Itu istilah grammar dia lah, jar wa majrur ya. So itu ya. Dari segi maksud dan dari kalangan manusia, macam itulah. Dan dari manusia dan dari kalangan manusia. Macam itulah maksud dia ya. An-nas maksudnya manusia ya. Okey, man yaqulu semua terus lagi. Man haraf juga. Jar, haraf jar. Haraf jar, enggak jar apa? Mana apa? Man ni macam siapakah, istifham kot. Dia tak semestinya kah, dia disebut dia tak semestinya adakah, dia boleh siapakah boleh perkataan dia kumpulan al-lazi tu kan Ustazah? Ya, isim mausul. Dia dalam kategori isim mausul, dia bukan haraf, dia bukan kategori haraf ya. Isim mausul untuk yang berakal, untuk akil, betul tak? Man. Sebab kalau al-lazi dia dah tahu lelaki seorang. Kalau al-lazina dia dah tahu dah lelaki ramai. Betul tak? Kalau perempuan dia dah tahu dah al-lati. Ini dia tak spesifikkan lelaki atau perempuan, seorang atau dua orang. Jadi ini bukan nampak macam haraf ya, tapi bukan. Dia isim mausul untuk yang tidak dikhususkan. Man pula untuk jawab Syah, dia tak semestinya ada apakah, nakkah tu. Dia bebas tau, terpulang kepada ayat man. Kita boleh guna man, boleh bermaksud siapa-siapakah. Tapi kita boleh guna man sesiapa sahaja. Dia tak kisah tau. Kah tu tak guna kah ataupun tak kah tu. Tidak semestinya istifham. Terpulang kepada ayat lah. Kalau ayat itu ayat soalan, memang dia akan ada kah lah. Kalau ayat tu ayat statement, dia tak akan ada kah. Dia sesiapa sahaja. Macam tu. Ya? Okay? Dia begitu sikit lah. Kita boleh tambah sendiri. Terpulang kepada konsep ayat lah. Okay? Okay. Yaqulu kita belum lagi kan? Fi'il mudhari ya. Ya, fi'il mudhari. Kita nak kenal dia bermula dengan ya. Fi'il mudhari. Kalau tadi kalau fi'il madhi tak ada dia khatama macam tu ya, kafara ya. So kalau bermula dengan ya, ta, ada lagi. Ya, ta, nun boleh. Naqulu ya. 4. Ya, kalau ya ni selalunya refer kepada lelaki ya, muzakkar. Kalau dia ta, perempuan biasanya lah ya. Saya tak cerita yang exception dia, terkecuali dia saya belum lagi ya. Saya cakap umum saja. Bila ya ini dia cerita pasal dia refer kepada muzakkar. Kalau perempuan dia akan jadi taqulu. Kalau mereka ataupun kami dia guna nun, naqulu kami. Yaqulu maksudnya berkata, dia berkata. Ya, dia berkata maksudnya ya. So kalau kami nun, kalau saya aqulu dia letak hamzah. So ada 4.
Empat ini. Kalau bermula dengan empat ini bermaksud kita tahu dia fi'il mudhari'. So ya ke ta ke nun ke hamzah tadi ya, itu tengok pelaku dia siapa. Pembuat dia siapa. Siapa yang berkata tadi ya. Okey. Okey, yaqulu fi'il mudhari' ya. Dan hujung fi'il mudhari' dia mesti yaqulu. Dia mesti macam tu dari depan. Ya, untuk permulaan ni lah. Okey, fine. Kita tinggal dia. Sesiapa yang berkata, macam itulah ya. Sesiapa yang berkata, mana? Okey, mana apa yang anda nampak? Mana? Kami. Nahnu ya. Na tu asalnya nahnu, kami lah. Ya, betul. Lagi? Mana? Iman ke sudah? Mana? Ya, sama dengan perkataan iman. Tapi kalau iman tu isim. Iman, isim. Tapi amanah adalah fi'il. Iman jugalah. Beriman tapi maksudnya beriman. Ya, kalau iman itu, yang perkataan iman dalam Quran pun ada maksudnya iman lah. Iman kita ya. Iman kita kan. Tapi amanah sama. Sebenarnya sama geng lah. Sama kategori. Cumanya di sini maksudnya beriman. Perbuatan. Verb. Ya, fi'il ya. Amanah. Mana? Yang mana ni kategori bentuk perkataan dia? Fi'il madi yang mana? Madi. Kan kita ada 3 huruf, kita ada 4 huruf, 5 ada 6. Alamak, tak tahu lah sebab dia yang ada sabdu. 1, 2. Dia okey, 3 huruf tak ada sabdu. Okey, 3 huruf tak ada sabdu. Tapi kita tengok yang 4 huruf ya. Kalau kita tengok yang 4 huruf cara nak kenal fi'il madi. Kita tengok kalau 3 huruf yang tadilah contoh khatama tadi ya. Khatama, khatima, khatuma. Itu kalau tak ada huruf sakit. Kalau ada huruf sakit cara dia pula lah. Ada tak huruf sakit? Tak ada. Kita tak jumpa yang huruf sakit ya. Okey, di sini pula 4 huruf. Fi'il madi juga 4 huruf. 4 huruf ada 3 cara mat aslikan perkataan yang pertama tu. Katalah tadi contoh, katalah kita ambil fa'ala ya. Fa'ala macam tu. Nampak? Asalnya fa'ala pendek, fa'ala untuk nak jadikan 4 huruf dia af'ala, fa'ala, fa'ala. Itu sabdu dia kat tengah ya. Sabdu dia kat tengah ya. So ini adalah fi'il madi kategori yang tadi dikata kita ambil contoh fa'ala. Mat aslikan yang pertama dia tu, huruf yang pertama dia. Ya. Kalau dia ini semua dalam buku biru Ustazah? Ada semua ada dalam buku biru. Semua ada. Isya dapatkan je dulu buku biru ya. Sebab Syah tak ada, saya tak naklah buka buku biru. Ya. Sebab tak ada, saya tak naklah buka kan. Tapi dapatkan dulu kan. Ya. Cumanya kita sebut di sini okey, 3 huruf fa'ala, fa'ala. Dia bentuk itu ya. Bentuk yang fi'il madi 4 huruf sebenarnya. Cumanya bila dia bersabdu, dia bukan kategori yang bersabdu kat tengah tu ya Aida ya. Sebab kita 4 huruf 3 cara. Tengok ya cara dia, kita ambil perkataan fa'ala lah. Fa'ala tu kan yang dia punya acuan dia kan, yang kita biasa belajar kan. Fa'ala kan. Fa'ala pendek macam khatama lah. Contohlah khatama. Ambil tengok perkataan khatama tu balik tadi. Khatama kan 3 huruf. Contohnya khatama. Mat aslikan pada kha tu. Itu cara pertama untuk jadikan 4 huruf ataupun akhtama. Contoh. Ini bukan dasar saya, bukan yang ni lah. Kita yang tadi ya. Lepas tu ataupun lagi khatama. Cara dia. Cara menjadikan daripada 3 huruf kepada 4 huruf. So, ini fi'il madi 4 huruf ya. Okey. Mana maksud beza ya Ustazah? Apa dia? Bila kita dah tambahkan huruf mat, kita tambahkan sabdu tu, maksud dia dah berbeza ya Ustazah? Berbeza. Okey, berbeza. Okey. Daripada 3 huruf kepada 4 huruf sendiri dah berbeza, ya. Daripada 3 kepada 4 sendiri dah berbeza. Okey, kita tengok beza daripada 3 kepada 4 tu. Kalau khatamallah, dia telah tamatkan. Okey. Sekarang khatama, dia telah tamatkan. Sekarang ni kita bercerita satu pihak saja. Khatama, dia telah tamatkan. Apa-apa sajalah. Fa'ala, dia telah buat. Nampak? Kita cerita tentang seorang saja ya. Tapi kalau kita bercerita masuk kepada 4 huruf, dia akan ada 2 pihak di dalam situ. Dia dah menceritakan tentang 2 pihak terus. Automatik. Kalau 3 huruf, kita nampak seorang saja, satu pihak saja, pelaku saja. Ya. Kerut dahi ada. Memang kerut
lah, memang berkerut lah biasalah tu ya. Tapi bila 4 huruf, okey begini, saya nak bagi contoh yang paling jelas. Sebab dia Ustazah bagi yang fa'ala dia, Ustazah sedap dia dengar. apa Okey, dia? kalau macam Ustazah bagi yang fa'ala ni, dia telah jadikan. Okey begini. Ya, betul. Tambahkan alif jadi apa? Okey. Ataupun okey, saya bagi satu contoh memang yang dalam Quran, katalah nazala. Sama je dengan fa'ala, nazala ya. Nazala Zai bukan zal ya. Nazala dia telah turun. Maksudnya dia telah turun tangga ke, dia telah turun dari bangunan ke, dia telah turun dari kita. Maksudnya dia telah turun. Tapi kalau kita kata nazala, kita bahas dengan dia ataupun anzala, dia ada 3 cara. Anzala ataupun nazala. Dia ada 3 cara tu. Maksudnya dia telah menurunkan sesuatu. Kan berbeza? Nampak? Kalau nazala yang biasa ataupun fa'ala dia telah buat, tapi fa'ala dia telah membuat kepada sesuatu yang lain. Nampak? Dia dah melibatkan dua pihak secara automatik. Macam tu. Turun, dia telah turun, maksudnya dia turun dari apa-apa terpulang dah, turun dari apa. Tapi dia telah menurunkan, maksudnya ada benda yang kena kan? Dia telah menurunkan. Dia telah menurunkan sesuatu lah. Maksudnya dari situ sendiri, daripada perkataan 4 huruf tu sendiri dah ada 2 pihak yang berbeza. Berbeza je dengan 3 huruf ya. Cumanya kalau dia nak sabdu dengan sabdukan dia, mad aslikan dia ataupun matikan dia, itu pula berbeza pula maksud dia. Berbeza pula. Macam itulah ya. Kalau jujurnya bila saya belajar, beza-beza yang sabdu tu dengan mad asli dengan yang satu lagi, saya tak begitu hafal dia apa. Cumanya saya tengok dari segi konteks ayat je. Dari segi saya, yang penting saya nampak dia 4 huruf. Saya nampak dia 4 huruf, itu kategori mana yang bersabdu ke, yang mad aslikan huruf pertama ke, ataupun satu lagi matikan, letak hamzah, matikan huruf kedua. Saya tak berapa kisah apa perbezaan dia ke yang 4 ini, tapi saya nak tengok konteks ayat, saya faham cara nak guna dia. Itu kalau cara saya. Okey ya. So kalau sini tadi mana maksudnya telah beriman. Mana dari segi maksud telah beriman. Tapi bila dia ada na di situ, mana pelakunya, sebab kalau mana saja, bukan mana, mana nun bari atas pendek. Mana dia telah beriman. Tapi bila ada dia menahnu di ujung, maksudnya pelaku dia dah berubah. Betul tak? Bukan dia dah. Mana kami telah beriman. Itulah macam saya kata, tak apa, hari ni kita tak ada buku biru. Kalau buku biru kita boleh buka, tapi kita nak kena faham juga dulu. Kita nak kena faham juga dulu 3 huruf, 4 huruf apa semua, baru kita faham buku biru, ya. Okey, mana adalah fi'il madhi 4 huruf ya, yang bentuk yang di mad aslikan perkataan yang pertama, gitu ya. Mana asalnya. Okey. Kalau kan kita zikir yang akhir surah Al-Baqarah tu, mari kita tengok sekejap page 49. Ada kat sini. Okey, page 49 ya, Al-Baqarah page 49, ayat tengah-tengah tu selepas nama 284. Ini antara zikir yang biasa, amanar rasulu bima tu. Jumpa tak? Jumpa dah? Saya nak bandingkan dengan mana tadi ni. Lepas tu saya nak yang biasa kita jumpa tau. Yang biasa kita jumpa. Kalau saya bagi perkataan yang kita tak biasa, tak guna, kita tak nampak. Dah jumpa ke belum? Cepat sikit. Dah. Aida? Amanah Rasul. Tengok perkataan amanah tu yang kita nak tengok. Kalau amanah, ini maksudnya dia telah beriman. Ini 4 huruf lah ni. 4 huruf. Bandingkan dengan tadi amanah. Yang tadi ada sabdu dengan nun alif sebab kami telah beriman. Kalau ini amanah adalah sebenarnya pelaku dia adalah huwa yang ni. Yang untuk yang amanah rasul, maksudnya dia. Pelakunya huwa, kalau amanah pelakunya nahnu. Nampak tak beza dekat sini? Ini 4 huruf sebab 4 huruf. Ini yang basic dia, 4 huruf. Kan kita ambil macam fa'ala, kita pelakunya huwa, betul tak? Fa'ala pelakunya huwa, khatama pelakunya yang 3 huruf tu pelaku yang apa?
list yang kita ajar tu pelaku dia semua huwa. Selebihnya pecahan tu baru yang kita belajar. Pelakunya huma ke, pelakunya apa, baru kita pergi kepada detail. Tapi yang list tu semuanya basicnya semua huwa. Basic dia ya. So amanah adalah fi'il madhi 4 huruf. Pelakunya adalah huwa. Yang amanah sama juga fi'il madhi 4 huruf ya, tapi pelakunya nahnu. Faham. Faham kan? Ya. Itulah. Sebab at least kita tahu di mana kita nak cari. Tak payah hafal ya. Saya bagi tip, saya hafal. Yang penting kita faham kat mana kita nak cari. Itu lebih baik. Kalau kita hafal pun berapa banyak kita nak hafal, betul tak? Ya. At least kita tahu dan kita kenal lah. Dan itu yang terbaiknya kita kenal dia punya bentuk perkataan dia lah. So ini adalah fi'il madhi 4 huruf ya, yang ada huruf hamzah. Hamzah yang dimad aslikan. Ya. Kalau yang apa tadi? Tadi yang fa'ala tadi, yang 3 huruf tu kita kata tak ada huruf sakit, betul tak? Ya. Okey, sekarang saya nak tambah sedikit lagi. Dia kalau 3 huruf tadi sama ada yang tak ada huruf sakit ataupun yang ada huruf sakit. Dan dia juga ada yang kategori yang ada huruf hamzah. Dia ada juga kategori. Ya. Tu macam-macam kan? Kita tambah sikit-sikit lah. Sikit-sikit je. Okey, tadi mana ya? Syah pukul 10. Syah nak pergi kat mana pukul 10 tu nanti? Ada, saya kat kedai tu tadi tu tengah-tengah ni pun ada supplier dah call dah nak buat appointment tu. Oh, tak, yang nak inject tu ke? Oh, inject tu hari Rabu. Oh, ya Rabu. Kan, kalau free tu kan. Okey. Okey. Nak masuk kerja ni. Syah cakap, so bila Syah nak boleh kena berhenti ni? Kau dah kena berhenti dah ni. Habis macam mana? Tak apa, kalau Ustazah nak record dengan Aida, Syah live group nanti Syah akan tengok balik. Syah tengok balik ya. Okey. Ustazah akan teruskan sampai kita putus second time lah, lepas tu kita stop. Ya. Bagus. Syah dulu ya. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu amanah ya. Kami telah beriman. Itu dari segi maksud dia. Fi'ilnya, pelakunya, fa'ilnya, nahnu, fi'il madhi 4 huruf ya. 4 huruf yang pertama, huruf pertama di mad aslikan. Okey, billah. Senang kan je billah kan? Bi haraf jar. Ya. Allah isim, dia berbaris bawah sudah. Jar ni membaris bawahkan. So you panggil jar wa majrur lah, betul tak? Jar majrur kan? Jar majrur. Ya. So dengan Allah, maksudnya dengan Allah. Kami telah beriman dengan Allah. Itu dari segi maksud lah ya. Okey, lagi wabil yaumil akhir tu semua. Wabil dan dengan. Ya. Lagi apa mana ni Zah? Wabima unsina. You tu di belakang. Kita pergilah depan balik tadi. Yang belakang tu nak tunjuk amanah je. Pergi depan balik. Amanah Rasulullah. Itu nak tunjuk amanah je. Pergilah page 3 kita balik. Page asal kita tadi. Page 3. Barisan keempat. Yaqulu amanah billah wabil dan yaum, hari. Ya. Isim. Ya. Akhir lah. Ya. Isim juga. Isim juga. Sama lah. Dia sama. Dengan kami beriman dengan apa? Dengan 3. Satu dengan Allah dan hari akhir, hari kiamat lah. Hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Ya. Sebab tu dia ikut. Ini ada sifat. Hari sifat masuk je. Ya, betul. Sebab dia sebut hari. Lepas tu hari apa sifat dia? Dia apa? Akhir. Yalah, betul. Kalau kita nak asing-asingkan dia, al-yaumil akhir sifah wa mausuf. Kalau kita nak asingkan dia lah ya. Tapi bila ada haraf jar dia bil yaumil akhir. Bi tu jadi yaumi, lepas tu akhir tu dia ikut juga. Ya, dia punya sifat tu ikut juga baris dia ya. Itu sebab dia dah start jar wa majrur dekat billah. Ya, dia dah start kat situ. Jadi waw tu ataf. Bila ataf dia ikut je. Itulah fungsi ataf. Fungsi ataf dia ikut saja ya. Okey. Itu senanglah ya. Ikut saja. Haraf ataf ma
Ini isim mausul Yes. bagi Tidak berakal. benda akal. Tidak berakal. Ghair akil. Ghaira akil. Ya, isim mausul untuk yang tidak berakal ya. Dan apa-apa Ini domir, hum. Ya, domir ya. Domir ya. Okay, whom ya. Mereka juga. Mereka. So, bi mu'minin, jamak isim bi betul lah. Bi dengan Ya, bi haraf jar. Ya, dengan harap Isim jamak. Ya, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ya. Asalnya mu'minuna. Okey. Asalnya mu'minuna, jamak muzakkar salim kan ada dua. Muslimuna, muslimina. Jadi bila ada haraf jar kita kena matchingkan dengan bentuk yang kedua. Yes, dia tak akan ada bimu'minuna, tak akan ada. Sebab tu di sini bimu'minina, kita tak nampaklah akhir tu baris bawah. Macam billahi wa bil yaumi, betul tak? Kita tak nampak baris bawah sebab dia bimu'minina, nun tetap baris atas sebab ini perkataan na tu mabni kan? Kan? So di sini di mana kita nampak dia di baris bawah kan? Bunyi mukminina. Bunyi dia tu ya tu ya. Ya tu ya. Itu dia punya majrur dia. Dimajrurkan di baris bawah kan di situ ya. Okey. Ini berlaku untuk jamak muzakkar salim yang mana ada dua lah. Jamak muzakkar salim dengan yang musanna. Yang mana ada dua cara, dia ambil pattern yang kedua. Okey. Dan tidak mereka beriman. Macam itulah itu maksud dia, dan mereka tidak beriman. Okey. Okey, lagi sambung yukhadi'una. Ini jamak juga. Ya, jamak muzakkar juga ya. Jamak muzakkar, cuma you di sini adalah fi'il mudhari'. Cakap tadi fi'il mudhari' bermula dengan ya, bermula dengan ta, bermula dengan nun, bermula dengan hamzah. Ada 4 tu ya. Okey. Okey, ini fi'il mudhari'. Kita belum tapi bunyinya kita dah tahu dah. Pelakunya adalah jamak muzakkar. Itu pelaku dia. Siapa ya? Yukhadi'u maksudnya mereka menipu. Maksudnya. Maksud dia. So di situ jamak tu maksudnya mereka itulah. Ya? Mereka menipu ya. Mereka menipu Allah. Macam tu ya. So, agaknya khadi'u lah kot dia punya base word dia. Dia punya base word dia ya? Khadi'u. Itu. Ustazah tak hafal sangat. Boleh jadi kha dia ya. Khada'a maybe. Dia tak boleh root word, tak boleh juga baris bawah ya. Boleh juga kan? Tapi kalau 4 huruf dia tak ada dah baris bawah tu. Yang kataba, katiba, katuba itu untuk yang apa? Untuk yang 3 huruf je. Tapi bila 4 huruf sama je. Ikut formula dia. Ya, kalau ini boleh jadi khada'a, boleh jadi macam tu. Boleh jadi. Ya, dia tak ada khadi'a, tak ada. Kan? Fa'ala, ya, af'ala, fa'ala. Yang 4 tu dia fix. Ya? Okey. Okey, boleh jadi khada'a. Jadi mereka menipu Allah. Ya, ada. Apa kata ada letak kita cari anzarta. Kita nak confirm saja. Anzarta nazara, kita nak confirmkan dia fi'il madhi dia. Lepas tu termasuk tadi lah, termasuk yukhadi'u. Kita nak cari dia punya root word dia, ya. Ini dia boleh jadi 4 huruf. Okey. Dia sudah madhi untuk apa huruf, apa perkataan ni? Tadi khadi'u ni. Ya. Khada'a boleh jadinya, boleh jadi. Ya, perkataan yukhadi'una ya. Kita nak cari root word fi'il madhi dia. Ini fi'il mudhari'. Okey, 2 ya. Okey. 2 tadi apa tu? Anzarta. Ya, anzarta ya. Okey, lepas tu sambung lagi. Allah wallazi dan haraf jar isim mausul allazi jamak muzakkar amanu
Uh, ini jamak. Ya, jamak. Lepas tu jamak apa? Jamak. Okey, dia punya mufrad dia amanah tadi. Amanah Rasul tu, amanah adalah mufrad dia. Amanah, amanah, amanu. Ni jamak dia, fi'il madhi. Yang tadi amanah tu nahnu, amanuhum. Dia punya fa'il dia. Sama. Kita dah jumpa. Kita dah jumpa yang mufrad dia amanah dekat amanah Rasul tadi ya. Lepas tu kalau dua orang dia mana tambah alif kat ujung, lepas tu manu ini untuk jamak ya, jamak muzakkar ya. Kalau amanna kami pula tadi, nahnu. Samalah tu tadi. Ya. Okey. Di sini mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Ya, 4 huruf ya. Empat huruf yang huruf pertama dia adalah mad asli ya. Ini sama juga perkataannya. Ya, sama yang tadi. Wa ma yahda'un. Dan apa yang. Ya, dan apa ya, boleh, dan apa yang. Dan apa-apa. Kalau yang selalunya yang tu selalunya ada allazi dan apa ataupun dan apa. Dan apa. Ya. Okey, sama yakhda'u sama dengan yukhadi'u sama. Jamak. Ya, muzakkar. Tapi kita nak tengok kenapa yakhda'una, lepas tu kenapa yukhadi'una. Tu kita nak tengok. Lepas tu suruh tadi kan, cari kita tengok ya apa kenapa beza dia tu ya. Okey. Okey, illa. Ini illa haraf jar kecuali. Ada haraf jar li je, li. Illa bukan haraf jar. Illa dan tidaklah. Bukan. Ini illa satu perkataan by itself. Illa. Ya, illa. Dia ada sabdu kan? Illa. So, illa. Haraf jar. Okey, ini bukan. Kalau haraf jar, li ataupun la pendek. Li ataupun la pendek. So, ini illa. Ini memang satu perkataan ni. Dia tak ada, dia bukan dua. So, illa dia ada khas untuk dia. Dia panggil, maksudnya kecuali, dia panggil istilah dia istithna. Istithna dia panggil. Maksudnya kecuali. Dia satu perkataan tersendiri. Mungkin dia jatuh pada haraf lah, tapi kategori dia istithna. Ada. Ya kan? Istithna. Ya, maksudnya kecuali tu saya. Okey, so ini bukan haraf jar ya. Okey. Anfusahum. Nafasahum mereka. Nafasahum. Tadi madi. Apa? Yang saya kata. Mudarik ke? Ya ta alif nun. Tetapi ini bukan. Ya, itu betul. Tapi ini bukan. Ini adalah isim. Tambah satu lagi. Cari anfusa. Isim ni. Ini bukan fi'il mudhari'. Okey. Anfusa ya. Anfusa actually dia punya mufrad dia nafsun. Nafsu. Ya. Nafsun. Nafsun. Ada dalam Quran. So anfusa ni dia punya jamak dia. Kalau boleh tengok dalam kamus ya. Okey. Bagus juga ni ya. Okey. Wa ma yash'urun. Tadi tu dan apa ya jamak uru. Ya, betul. Urun tu memang jamak lah ya. Ini fi'il mudhari ya. Ini fi'il mudhari. Urun tu memang jamak, maksudnya mereka ya. Ma waw atau ma tidak. Okey, ma. Last sebelum kita berhenti. Ma ada bermaksud tidak dan ma ada maksudnya bermaksud apa yang isim mausul. Ada dua maksud. Dan ada lebih, sebenarnya ada lebih. Ada lebih. Okey, ni Ustazah last ya. Last, ma ada banyak maksud, antaranya tidak dan antara maksudnya apa dan dia ada maksud lain. Itu tamat. Kita nak tamat kat situ je. Sebab dia akan putus in less than a minute. So kita stop kat sini. Kita stop kat sini ya. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dia akan stop sendiri. Okey, bye. Okey.